Okay, tajuk minggu ni adalah Organizational and Legal Structure. So, in this topic, saya nak you all faham bahawasanya satu-satu entity enterprise tu, you mesti buat secara legal. Sebab tu bila saya tanya kan, most of the time, kita tak nak, bila idea kamu tu, contoh yang makanan semua tu, saya nak you all kena ikut dia punya prosedur. Contoh you nak buat package pelancongan ke, kena ikut prosedur, kena ikut legal and regulatory. Okay, so bila enterprise ni kita kena betul-betul ni lah, tak boleh macam sembrono je nak buka kan. Macam you all buka-buka kedai-kedai tu kan, saya tak tahulah dekat tepi-tepi college ke apa ke. Jadi kena ikut legal and regulatory requirement. Because benda ni you kena practice lah. Bila you betul-betul nak buka enterprise nanti, you kena practice pendaftaran dan sebagainya. Because there are a lot of body yang akan memantau kamu. Not to say sebagai pengawas, tapi juga sebagai pembantu nanti. Mungkin bila kamu betul-betul ikut legal and regulatory, maka kamu akan disupport dengan geran dan sebagainya. Okay, jadi you kena belajar pasal legal and regulatory requirement for starting and operating a business, including business registration, licensing, tax and compliance with labor law. Okay, so untuk topik hari ni, you kena faham business registration and licensing requirement. Lepas tu tengok tax regulation, and then tengok labor law and regulation and understanding intellectual property law. Okay, so there are 6 options for starting new venture. Macam you all ni, contoh bila you nak start business, business enterprise ni, you ada 6 cara bagaimana kamu nak start the business. Dia tak semestinya you start daripada scratch, tak perlu. Okay, ada 6 cara. Okay, how to start new business. Okay, ada 6. Yang pertama adalah starting a new business. Okay, starting a new business. Starting a new business ni, dia contohnya memang kamu start daripada awal, scratch. Maksudnya contoh, katakanlah kamu tengok, macam contoh saya buat Coffee Story kan. Jadi sebelum tu tak ada orang guna Coffee Story UMKPC. Maksud tak ada orang. Jadi saya yang start, contoh. Jadi new business. Macam kamu lah. Okay, kamu ada idea apa? Okay, from the idea yang kita minta you all bincangkan dalam group masing-masing tu. Okay, you nak start apa? Kalau you nak start new business, then you gunakan brand sendiri, location sendiri, modal sendiri, macam itulah. Okay, so starting new business ni dia daripada scratch. Okay, so normally advantage dia, bila you start new business, totally new business, you dapat melibatkan ataupun orang kata you can pursue your passion. Tak ada orang marah. Sebab this is our business kan. This is your business yang first. Jadi biasanya dia akan ikut hobi, ikut apa yang kamu minat, interest kamu. Jadi passion kamu. Jadi normally when you start a new business, ikut kamu punya minat lah. Sebab tu bila saya sentiasa cakap, kalau you all rasa you minat apa. Macam contoh you minat benda-benda wangi, perfume. You rasa you macam, saya dah tahu dah. Saya daripada kecil suka sangat perfume ni. Jadi saya tahu perfume ni bau apa, ambil kat mana, harga berapa. You dah tahu. Maka you boleh meneruskan dengan perfume. Sebab tu bila kita tanya idea kan, mostly lah kalau budak UMK tanya mesti nak jual makanan. Sebab mungkin lah orang punya passion adalah makan. Mungkin. Cuba kamu fikir apa passion kamu. Ada orang kan dia suka sangat dengan apa rambut punya ni. Contoh toner rambut, apa tonik rambut, shampoo rambut. Semua pasal rambut-rambut tu dia suka. Jadi you buatlah bisnes berdasarkan rambut. Jadi ikut you punya passion. Normally lah new business. And then dia adalah unlimited potential financial and non-financial. Sebab you minat benda tu. Kadang-kadang benda tu memang unlimited potential financial lah. You tahu dah duit you ada banyak mana. So yang tu you akan proceed. And then boleh do things on your own way. Suka hati you lah. You nak buat kedai kecil ke, kedai besar ke, nak colour kuning ke, nak colour hijau ke. Do things on your own way. Tak ada orang nak marah. Because this is your new business kan. And then normally new business ni don't have to share your profit lah. Kalau you guna licensing ke apa, you kena share dengan owner new business tu. Owner business tu. Tapi kalau you buat new business from macam startup daripada scratch, maka you don't have to share your
profit. Okay, and then the schedule also, set your own work schedule. Macam you nak buka kedai pukul berapa, tak ada orang nak marah. Tapi kalau contoh you buka franchise McDonald, you tak buka 24 jam, orang marah lah. Okay, so set your own work schedule. Tu dia punya kelebihan. But disadvantage pula, okay, bila you start new business ni, you akan mengalami beberapa perkara yang tidak menyenangkan jugalah. Antaranya ialah highest risk of losing your time, effort and investment. Because when it is a new business, you akan mengalami uncertain income. Maksudnya you tak tahu, buka ni orang suka ke tak suka ke, untung ke rugi ke, dia adalah uncertain. Jadi risiko untuk you hilang masa you, effort you dan juga investment duit you tu akan sangat tinggi. That's why bila you invest dalam sesuatu, you kena fikir panjang. That's why kita dah cakap hari tu, bila ideation, you kena ada idea, you kena ada opportunity, and then you kena set your own mission. Bila you set your own mission, contoh you dah ada dah objective you, mission you, okay, nak capai bila tu you dah ada. Okay, jadi you akan guided lah by your own way lah untuk capai you punya mission and also objective. Okay, bila new business pula, no company reputation. Sebab tu saya nak ajar you, kalau contoh you nak ambil barang dengan tempat lain pun, sila guna brand sendiri. Because we need to, develop your own reputation, your own brand and your own recognition. Cuma saya nak cakap, kalau new business ni memang dia punya disadvantages sebab kamu tak ada reputasi ataupun good story sebelum ni kan, dan recognition tak ada. Kalau sebut Starbucks orang kenal, Asia orang kenal. Tapi kalau cerita lah macam kedai-kedai kopi hutan ke, kopi apa ke, macam apa tu kan, contoh dia tak ada recognition. Okay, no marketing support, management training and establish procedure for conducting business. When we start from scratch, normally lah kalau enterprise biasa ni, tambah-tambah SME yang micro ni, tak ada marketing support. Dia tak ada lagi lah kan, yang besar-besar tak ada lagi lah. Lepas tu management training, sebab normally bila you start new business yang daripada scratch ni, you tak ramai pekerja. Jadi management training tu tidak diperlukan sangat. Itu yang masalah orang, dan juga SOP. Ramai orang yang macam, bila dia buat tu dia tak ada SOP lagi, dia buat je. Jadi you kena fikirkan, maksudnya you kena ada marketing support, you kena ada management training and also the SOP. Okay, and no establish supplier, vendor or access to low cost input. Bila you baru-baru ni, biasalah kita beli kan, orang tak percaya lagi. Jadi your supplier, vendor and access to low cost input tu adalah sangat berkurang. Jadi maksud saya kat sini, ialah orang tak kenal lagi, jadi kamu memerlukan masa untuk supplier tersebut mengambil inilah maksudnya mengambil risiko untuk bagi you harga yang rendah. So akan ambil masa. Example company yang start business mereka from new business adalah Apple, okay, Apple, Samsung, okay. Alright, nombor 2 adalah buying an existing business. Maksudnya ramai, contoh kafe-kafe kan, kalau you buka kafe, ada ramai banyak kafe yang nak tutup sekarang. Because dia banyaklah tak ada income yang betul kan, tak ada untung. Jadi orang akan nak jual. So you boleh buy an existing business. So advantage dia, you dah avoid startup process. Maksudnya nak mengenalkan produk you, nak mengenalkan tempat business you, you dah avoid. Maksudnya you dah jimat masa dah. Orang dah kenal, oh kat situ ada kedai makan contohnya, kat situ ada kedai gunting rambut. Okay, know the profitability of past performance and the odds of your success. Kamu pun dah tahu dah. Okay, kalau kedai makan ni nampaknya tak berjaya. Jadi kamu contohlah kan, kalau beli yang tak berjaya, kalau beli yang okey, ada juga yang macam dia tahu kedai tu bagus. Orang owner tu pun dia tahu kedai dia bagus, cuma mungkin dia nak invest tempat lain ke apa, dia nak jual. Jadi dia dah tahu dah past performance. And then kalau kata performance dia tak bagus, korang boleh tukarlah strategi dan sebagainya.
Tu advantage dia. So, and then bila kedai tu dah lama, sebab tu bila saya minta awak buat brand sendiri, because bila awak keluar nanti, awak ada history tau. History bagi enterprise ni, bila dia bermula daripada tahun 1 sampai tahun 3, kalau boleh sustain kan, boleh insya-Allah akan ada banyak bantuan, ataupun orang kata prior ni lah, you boleh dapat some financing daripada agensi kerajaan, daripada bank dan sebagainya, because you dah ada past performance. Sebab biasa kalau you nak dapatkan loan dan juga geran dan sebagainya, you kena ada past performance at least 6 bulan ke setahun. Okay, so you may get some financing from prior owner, or it is easier to finance an existing business. And then normally bila you beli existing business, kita dah tahu dah tempat tu dah ada established location, equipment and inventory dah ada, and also have established supplier and customer. But for this disadvantage, maybe you may buy a business with no good future. Ada orang kan, dia nak jual sebab dia tak boleh nak manage, tapi dia cakap baguslah gini-gini, tiba-tiba you beli memang tak jadi, with no good future. Tu mungkin disadvantage dia lah. May pay a high price and take years to get a return on your investment. Ni ramai kan, sebab dia dah letak, kita tengok macam ramainya orang kat kedai dia, lepas tu letak. Rupanya bila ambil take over dengan harga yang korang dapat tu, tak make a very good return on your investment. And then bila you ambil existing business ni, may not fit your passion and lifestyle. Mungkin you tak minat kan, you aja sebab you ada duit, jadi you pun sambung je. Maybe not fit for your passion and lifestyle. Location may no longer be good and may need to modernize the facility, and the inventory may be dated or slow moving or obsolete. Okay. Yang ni adalah okay, so yang ni bila kita inherit daripada family ke, okay, family ke apa ke. Jadi advantage dia, kalau dah ada existing business ni, mungkin you boleh pursue your passion and do things your way, and inherit experienced employee. You akan ada dapat, bila company dah buka kan, dah pernah buka, jadi you akan ada pekerja-pekerja yang berpengalaman. Jadi you may use them or inherit experienced employee. Okay, and jadi you tak perlu nak fokus kepada training sangat dah. Biasanya bila company dah ada, dia dah ada SOP, dah ada experience employee, dia dah ada machinery dan sebagainya. Disadvantage dia, kalaulah you mendapat satu tempat yang memang bermasalah, jadi masalah tu pun akan kamu hadapi ataupun akan kamu bawalah. Cuma the way kamu nak bagi solution tu is good lah kan, kena carilah. Ya, cuma disadvantage dia yang ni kamu kena berhati-hati. Okay, current account receivable may be slow and uncollectible, and it may be difficult to change credit practice to speed up cash flow. Sebab kamu beli tempat tu, jadi dia tak dapat lah, mungkin ROI tu agak lambat lah, jadi kena kira balik, and then mungkin dia akan take time lah. Okay, could get unwanted unnecessary employee as part of the deal. Kadang-kadang experience employee ni ada yang bermasalah juga. Jadi bila you take over satu syarikat tu, satu enterprise tu, mungkin kamu akan dapat juga unnecessary employee. Tu yang tu kena buat decision lah, sama ada you nak buang ke, nak apa ke. Okay. So, there are 6 steps in buying a business. So, kalau kamu rasa kamu tak nak start daripada scratch, kamu rasa kamu nak beli bisnes yang sedia ada, boleh tengok beberapa step lah. Nombor 1, kena buat self analysis and criteria. Boleh buat lah, boleh buat survey atas kedai tu. And then you generate a list of potential acquisition, including business not for sale. You tengok dulu, kalau you contoh you nak cari satu coffee shop, kamu tengok, okay, coffee shop ni gini. So you list out. Ataupun you macam, saya nak take over Coffee Story nanti. So you tengok, okay, what are the potential acquisition. Okay. And then you evaluate the alternative potential acquisition, due diligence lah. Maksudnya apa yang kamu boleh buat kalau kamu take over benda tu. Explore financing option, cuba cari, instead of, biasa kita buat business ni, instead of kita guna duit sendiri, it's good kalau kita boleh guna duit daripada grant ataupun loan. Sebab itu, dia tidak memberi risiko yang tinggi.
untuk kita kehilangan duit kita. Okay, negotiate the purchase agreement and close the deal. Kalau kamu bersetuju dengan analisis yang kamu dah buat kan, harga yang diberi, you ada funding dan sebagainya, so you negotiate lah untuk purchase agreement. And then you boleh beli. Dan berlakulah transition, pertukaran nama daripada orang asal kepada kamu. Macam tu. So, apa yang korang nak buat analisis sebenarnya? Analisis apa yang korang nak kena buat bila you nak buy a business? Buy an existing business. Okay, yang pertama you kena tengok asset value dia. Asset value bagi satu-satu company, you tengok balance sheet je. Balance sheet ni, yang ni kamu kena buat ya. Untuk company kamu kena buat balance sheet. Balance sheet ni, you kena tengok duit masuk, duit keluar. Okay, dia ada book value on net worth. Okay, and then adjusted book value, replacement value, liquidation value. Yang ni kita akan belajar dalam finance nanti. So, you tengok asset value berapa. Tengok dekat balance sheet, tengok replacement value, liquidation value, adjusted book value, book value, net worth. Itu yang kalau kamu dah belajar dalam, saya rasa dalam subjek finance yang Dr. Ruzanifah ajar pun dia ada benda ni. So, you boleh apply balik lah. Okay, lepas tu earning value. Earning value tu is opportunity cost. Ataupun capitalization rate of return. Maksudnya kalau kata kamu beli dengan harga 100,000 contohnya, okay, bila you akan dapat balik rate of return you tu, berapa ROI you, okay, bila you nak dapatkan capitalizekan you punya rate of return. And then you kena tengok juga market value. Ada kadang-kadang bila you take over, tiba-tiba market value drop ke tempat area tu kan. Contoh UMK pindah ke. Jadi bila kamu buka benda kat situ, dia dah kurang dia punya market value. So kena tengok dia punya future. Mungkin ada perancangan-perancangan yang korang kena tahu lah. Okay, boleh tanya orang. Okay. So market value of price or earning ratio lah terpanggil. So the market value of the business is the price of comparable private business for sale in the area and those sold in the recent past. Okay. Yang ketiga, cara kamu nak memulakan bisnes adalah kamu menggunakan kaedah buying a franchise. Buy a franchise ni contoh McDonald, KFC, tu yang besar-besar lah. Kopi Mesin, Nasken. Maksudnya kamu ambil dia punya brand dan produk dan kamu meniagakan. Okay, so do you like to work with the asset system and follow the rules set up by others? Kalau you berminat, boleh berminat dengan set system yang orang dah buat. And then you jenis orang follower tau. Macam tadi kita ingat kalau yang start a new business tu dia ikut dia punya. Ikut passion dia, ikut minat dia. Tapi kalau franchise ni you kena follow. Follow the rules set up by others. You tak boleh suka-suka hati you nak jual barang you tempat tu. Tak boleh. Kena ada, sebab dia ada sale and purchase agreement. Dia ada macam-macam. Dia ada banyak agreement yang you kena follow. And then franchising ni dia ada cost yang kamu kena bayar. Okay, cost franchising. Franchising is a legal relationship in which the franchisor tu ialah orang yang memberi. Contoh kalau KFC, owner KFC tu. Franchisor grants the franchisee. Franchisee ialah orang yang nak membeli. Macam kamu nak buka McDonald satu lagi kan. Jadi kamu adalah franchisee. So kamu pergi cari owner franchisor tu. Owner McDonald tu, okay, tu ialah franchisor. Faham tak? Proses untuk franchisor tu bagi kebenaran kepada kamu, franchisee, untuk to sell the product and services, itu kita panggil proses, the whole process kita panggil franchising. Okay, so apa yang franchising terlibat adalah dia akan boleh menjual produk atau services daripada franchisor, guna trade name daripada franchisor dan juga business format dengan initial fee lah, kena bayar lah franchising fee tu, and also ongoing royalty kepada franchisor. Tapi kamu boleh guna semua. Kak, buka kipas ni sekejap. Okay. So, ada a few types of franchises. Nanti kita akan belajar. Okay. Now, product and trade name franchising and business format franchising. Kita akan tengok juga sekejap lagi.
Okay, and then dia akan melibatkan individual area and master franchise agreement. Mesti ada agreement. So, this is the advantages bila kita nak buat franchising. Saya suka cerita pasal disadvantage dulu. Bila franchising, you kena tengok dia punya disadvantage. Satu, you lose control of doing things on your own way. Because you can't expand your product line. Tak boleh. Kalau McDonald tu buat nasi lemak, you tak boleh nak buat nasi lemak makcik limah. Tak boleh. You kena guna nasi lemak McDonald. You can't expand your product line. Kena follow. Okay? Cuma R&D dia lah, sebab dia orang dah ada R&D semua, dah ada SOP kan. Jadi you just follow. Sebab kalau you tak follow, kualiti bagi satu-satu outlet tu dia akan berbeza. Bila berbeza, dia akan menyebabkan trademark ke apa benda orang yang asal tu terjejas. So you akan ada efek daripada agreement yang you sign tu banyak kesan dia, ya. Jadi memang kalau franchising ni memang kena follow sahaja. Okay, and then disadvantage dia, you have to pay a fee and ongoing royalty. Pay bukan A tu. Okay, have to pay a fee and ongoing royalty, which is the cost can be high. Sangat besar. Cuma kamu macam tak payah fikir apa-apa lah. Diorang akan set upkan semua. So kita bayar je lah. And then, dependent on franchisor and other franchisee success, franchisees do fail or have minimal returns on the investment. Biasanya, mana-mana franchising tu biasanya lah dia hanya menikmati return on investment yang sangat minimum. Because dia ada fee and ongoing royalty yang dia kena bayar. Kalau you start from scratch, maka dia memang you tak payah bayar siapa-siapa lah. Sebab untung-untung you, rugi pun rugi you. Tapi kalau hak ni, you ada fee yang kena bayar. Okay, and it dependent on franchisor and other. Okay, success. Risk in the franchisor actually providing the support claim it will give you, and you may have to overpay for its supply. Okay, risiko dia adalah bila contoh bila you masa perbincangan tu kan, dia janji dengan you, okay dia akan bagi ni. Tapi suddenly, bila you ongoing business tu tak sampai benda-benda yang dijanjikan, jadi you dah overpay tu for its supplies. Tu yang banyak berlaku kepada local company yang you tengok naik 2-3 tahun, suddenly dia tak boleh nak cater the need from the franchisee. And then bila you dah ada perjanjian, it's difficult to terminate or transferring ownership. Because you tertakluk kepada perjanjian yang akan melibatkan legal. Proses legal. But advantage bagi franchising ni banyak. Okay, yang pertama, a proven product or service with an established target market. Normally, company-company yang besar je buat franchising ni. Dia tak bagi. Company kecil-kecil ni tak mampu lagi nak buat franchising. Okay, normally macam saya cakap tadi lah, kalau kita jadi franchising pun kita tengok kan dia punya masa depan. Normally brand dah ada. Bila kita nak franchise tu, dia punya brand tu dah ada, dah established, SOP semua dah ada. Jadi a proven product or service with an established target market. And then they also have established brand trademark and or a business format system or operating procedure. Dah ada SOP. Boleh follow sahaja. Tak payah nak fikir-fikir. And then your staff and you also will be trained and support to manage your business. Akan ada, dia biasanya bila franchise ni, dia akan ada satu support team tau. Diorang ni lah akan make sure company you tu tidak mati di tengah jalan. Kalau you starting your business sendiri tu, tak ada orang nak control. Okay, and then you will get franchisor marketing macam McDonald kan. Dia buat satu menu baru, so dia akan marketkan untuk semua orang lah. Macam tu. Okay, often get some financing for your franchise. Biasanya bila you nak buat tu akan dapat financing dengan mudah. Sebab franchising ni dia memang dah proven product and established. Okay, jadi bila you nak buat finance kepada
company tu memang mudahlah dapat. A proven supplier franchisor often at a lower cost. Jadi normally bila dia franchising ni, dia akan melibatkan jumlah raw material yang banyak. Bila raw material banyak kan, contoh katakan dalam Kota Baru ni ada berapa McDonald. Jadi dia akan hire satu ladang untuk supply dia punya contoh nugget lah apa ke. Jadi orang tu akan supply dengan banyak-banyak tempat. Jadi bila satu manajemen sahaja, maka you akan dapat dengan harga yang murah. Itu dia punya kelebihan lah. And then site selection and area protection pun sama. Contoh kalau you dah jadi macam stokis ke apa kan, you dah jadi macam franchising dekat kawasan Kota Baru. Jadi tak boleh orang lain. Memang dekat Taman Bendahara, McDonald Taman Bendahara dia tak boleh tiba-tiba nak buka satu lagi McDonald sebelah McDonald Taman Bendahara, tak boleh. Okay, sebab site selection and area protection tu ada. Gitu. Okay. Alright, step in buying a franchise sama juga, ada 6 juga dia punya step, sama juga dengan beli bisnes. Cuma yang pertama set analysis yang kriteria sama, yang kedua generate a list of potential franchisor. Kalau tadi kita list potential kedai yang kita nak beli kan. Sama juga ni kita listkan potential franchisor, nak McDonald ke, nak KFC ke, nak Starbucks ke, nak apa ke, boleh tulis. Evaluate the alternative potential franchise due diligence. Tengok yang mana yang sesuai dengan minat, sesuai dengan apa-apalah yang you punya capacity. Lepas tu explore cost and financing option. Yang ni kena tengok franchisor financing. Tengok berapa cost, berapa yang you kena bayar. Okay. Negotiate the purchase agreement and also close the deal. Last kali berlakulah transition antara you dengan franchisor. Okay. So, buyer franchise ni dia ada dua lah. Level dia. Satu international, satu local. Okay. Contoh international franchise. Global franchise lah. Contoh KFC, Pizza Hut, Subway. Okay. So, yang ni dia akan melibatkan ethnic, cultural, religious and dietary preference yang diversity. Sebab tak semestinya sama kan. Macam nasi lemak, mana ada orang US dekat makan nasi lemak. So dia akan melibatkan dietary preference yang diverse. Okay, business format pun, operation and menus do vary meet the need of the local community. Biasanya mengikut local community lah. Cuma kalau McDonald Malaysia dia tak boleh tukar. Tapi kalau McDonald Malaysia dengan Thailand mungkin ada perubahan sedikit sebanyak. Macam tu. Okay, tapi will be decide by the management lah. Okay, nombor 4, cara untuk kita memulakan bisnes adalah buying licensing right. Buying licensing right ni beza dengan franchising adalah, ni be careful mungkin soalan ni keluar dalam exam. Licensing dengan franchise you kena follow dia punya menu, SOP dan sebagainya. Tapi licensing ni tak. Licensing ni dia akan hanya melibatkan beberapa perkara. Maksudnya tidak semualah. Macam contoh you buka kedai, you nak jual barang you sikit. Boleh. Dibenarkan. Dibenarkan. Tengok you punya agreement lah macam mana. So, licensing ni bermula daripada intellectual property seperti patent, trademark dan juga copyright yang disediakan, yang memang disedia ataupun was prepared by licensor. Orang yang menyediakan lah. Contoh katalah saya Coffee Story, you kata okay madam, saya nak buka Coffee Story juga dekat Kedah, boleh? Saya kata boleh. So you pun buka. Jadi you nak guna nama Coffee Story, macam saya buka Coffee Story dekat Shah Alam, so dia kena bayar saya sedikit untuk dia guna saya punya patent Coffee Story lah. Korang boleh pergi Shah Alam pula dekat Subanjaya SS14. Korang boleh pergilah kat situ, sama. Menu sama. Okay, so intellectual property include patent, trademark and copyright. Patent tu termasuklah produk, patent, proses dan juga teknologi. SOP tu you boleh ambil. Okay, boleh ambil. Trademark termasuklah company name and product. Macam you jual lah. Kalau perfume nak jual apa lah. Allahu Akbar. Apa nama tu? Kalau lah kamu nak jadi agent Syami Sazerli ke. Kan dia ada perfume tu kan. Boleh guna. Contoh apa lagi yang ni Dizandra. Dizandra kan. Kalau perfume dulu Dizandra. You boleh jadi agent. You boleh jadi dropship. Tu licensing.
Copyright tu include printed word kan. Kalau dia buat apa-apa dekat ni, kamu boleh ambil. Okay, a license agreement grant the rights to others to use intellectual property for a royalty fee. A license kalau dia lebih kurang dengan franchising, tapi dia punya licensing ni dia ringan sedikit berbanding dengan franchising lah. So it is similar but with different from franchising because there is no generally accepted license agreement of FDD. The term are based on the negotiation of the right. Maksudnya dia ringan sikit. You based on your discussion dengan owner dan sebagainya. Maksudnya dia tidak rigid. Kalau you macam menambah sedikit sebanyak tu, it doesn't matter lah. Okay. So normally sama juga licensing right advantage dia, a proven product, established brand trademark, we be trained and support to manage your business, we get franchisor marketing atau licensing marketing, often get some financing sama, proven supplying franchisee often at lower cost, site selection and area protection sama. Disadvantage dia, lose control of doing things sama, have to pay fee and going royalty, dependent on franchisee. Dia bukan panggil franchisor, dia panggil licensee. Okay, licensor. Okay, alright. Jadi dia punya disadvantage and advantage lebih kurang dengan franchising. Okay, cuma buying licensing right ni dia tak macam tadi. Kalau macam franchising kan dia ada global, local. Kalau licensing ni biasanya kita beli dia punya teknologi. Teknologi, kita beli barang dia, merchandise and character. Kita tak beli brand dia. Normally. Okay. Alright. Okay, yang kelima, cara untuk kita buat bisnes adalah starting a new venture as corporate entrepreneur. New venture ni contoh dia macam ni. Kalau you pernah dengar AirAsia, dia ada AirAsia yang bawa orang tu kan, flight kan. And then you pernah tak you beli tiket, lepas tu katalah you pergi Kota Kinabalu ke, datang Kota Baru ke, beli tiket, lepas tu dia suggest kat bawah tu, sekiranya kamu nak hotel, okey, hotel apa yang dia akan suggest? Tune Hotel. Daripada syarikat yang sama kan, maksudnya bukan syarikat yang sama, daripada maksudnya AirAsia lah. Saya tak pasti nama company AirAsia apa, cuma dia ada brand AirAsia. Bila hotel, Tune Hotel. Bila dia ada komunikasi punya ni kan, Tune Talk. Jadi each of two tu dia memang ada each of syarikat yang saya sebut tadi, brand-brand yang saya sebut tadi, dia bernaung di bawah syarikat-syarikat yang berbeza di bawah anak syarikat. Sebagai anak syarikat di bawah satu syarikat yang sama. Okey, macam Sunway ada Sunway Pyramid, ada Sunway Hospital, ada Sunway College, ada Sunway, banyak Sunway lah. Faham tak? Jadi dia semua Sunway, tapi dia ada anak-anak syarikat. Yang tu kita masuk new venture ataupun corporate entrepreneur. Okay, corporate entrepreneur tu dia maksudnya macam tu lah. Dia bukan branch. Kalau branch mungkin branch KL, branch Kuantan, bukan. Dia adalah anak syarikat. Tapi dia menjalankan aktiviti yang berbeza. Contoh kalau you dah ada F&B, tiba-tiba you nak buka spa. Lain kan? Jadi mungkin you akan guna nama yang berbeza tapi di bawah manajemen syarikat yang sama. Gitu. Okay. So start new venture for existing organisation. Corporate entrepreneur also called intrapreneur. Normally CEO dalam anak-anak syarikat tu ialah orang yang bekerja dengan syarikat yang besar. Faham tak? Dia CEO tapi sebenarnya dia adalah orang yang bekerja. Kita panggil intrapreneur. Kalau you start daripada scratch tadi, you adalah entrepreneur. Maksudnya you own the business. Tapi kalau syarikat besar ni biasanya dia macam CEO ni dia adalah intrapreneur. Orang yang bekerja dengan entrepreneur. Macam tu. Tapi dia manage lah. You do everything. They have the entrepreneur attributes. Cuma bila dia bekerja dengan orang tapi level tinggi lah kan. Level atas-atas CEO. Itu adalah intrapreneur. Corporate venture can be a new product, process innovation or entry into a new market including making the business international. Macam AirAsia, dia ada AirAsia X. So dia tak boleh campur. Mungkin sebab ada berbeza ni lah. Azan.
Okay, so this is the advantage and disadvantage dia. Advantage, the least risk of entrepreneurship, they have to quit the job. Kalau you nak buka corporate ni, you tak perlu quit the job. Okay. Kita start kerja. Mana dah? Okay. Starting a new venture as corporate entrepreneur. Okay, yang advantage dengan disadvantage lah. Advantage dia memang the least risk to entrepreneurship. Sebab biasanya corporate entrepreneurship ni dia dah ada pengalaman. Okay, dia dah ada pengalaman. Jadi dan company tu pun company yang established. Dia bukan company cikai-cikai lah boleh buat venture-venture ni. Jadi company tu dia akan provide the resources including location and financing. Normally kalau you nak start new venture ni, dia akan ada R&D ataupun kita panggil feasibility study dia akan buat. Kalau dia tak yakin, dia tak akan buka. Kalau dia yakin, barulah dia buka, ya. So company name, company asal tadi kan, contoh macam saya cakap Sunway, memang dia akan backup lah. Dengan company name tu kita nampak, oh ini company besar. We have a company name and support in providing marketing and access to low cost input and possibly established customer and supplier. Biasanya dia ada lah, macam contoh AirAsia lah kan, bila jual tiket dia akan ada dah customer yang memang nak cari hotel dan sebagainya. So and then bila corporate entrepreneur ni, dia may get some training and established procedure sebab dia memang dah biasa bekerja dalam corporate punya setting. Kan, corporate setting dia tak ada main-main macam enterprise biasa ni, suka hati mak pak dia, tidak. Dia kena ada follow the SOP dan sebagainya. So and then dia risk lah. Kalau siapa-siapa yang macam nak start corporate entrepreneur ni, dia biasanya dia tak akan hilang pekerjaan. Dia akan pindah tempat sahaja. Okay, disadvantage dia, have to be careful with the deal you make with the company to ensure you get adequate compensation of your new venture. Normally you kena effort you double triple lah, because you nak start daripada awal kan. Nak start daripada awal and then you akan ada very high expectation daripada company asal. Because they will invest a lot of money and then dia akan percayakan you untuk you run the business, so you will have the very high expectation, very high apa tu orang panggil inilah guide, very high apa benda lah daripada orang, daripada company asal. Jadi if anything, you akan pay very high compensation lah. Okay, and lose some freedom to do things your way, because benda tu, because yang ni dia akan influenced by company asal. Jadi you tak akan ada freedom sangat lah untuk buat company ni ikut cara you. Okay, have to deal with organisation, politik and birokrasi that slow you down. Tu ramai kan, bila jadi CEO, kata je lantik CEO. Tapi, nak buat keputusan apa-apa, kena tanya management. That's why lah, itu kita panggil politik, organizational politik and also birokrasi. So, there is a risk that the company may start the venture even if it is profitable. Ada juga risiko kadang-kadang maksudnya benda tu okey je, tapi because of birokrasi, because of politik dalam management, maka tiba-tiba dia kata tutup. Nak buat macam mana, dah dia owner, tutup. Macam tu lah. Dia disadvantage dia. Faham tak? Okey. Korang okey ke tu? Ke saya bercakap seorang-seorang ni? Hello? Okey, madam. Okay, jangan tiba-tiba hilang saya je bercakap ni. Korang kena bercakap juga, ya? Okay, step to corporate entrepreneurship. Macam yang tadi juga ada 6 step kan. Bila you nak start business, ada 6 step. Sama lah juga, ya. You kena buat self-analysis, get a champion, get top management sponsor commitment, develop a new venture plan, negotiate to deal with your sponsor and select and develop your team. Jadi, corporate entrepreneurship ni dia lain sikit daripada financing and franchising. Yang ni pun be careful kod saya nak keluar. Saya sebenarnya ni dah saya keluar dalam final. So, noted yang ni Okay, step to corporate entrepreneurship. Okay, ada 6. Dia sama juga 6. Cuma sedikit berbeza lah dia punya tu kan. Mula-mula memang feasibility study atau self-analysis tu. Cuma yang kedua tu, sampai last tu you select and develop your team. Kalau franchising, licensing, buying a business tu, you akan ada transition kan. Macam ni select and develop your team. So, be careful dengan step to corporate entrepreneurship dan juga step-step yang lain.
So kelebihan dia bila you buat this is the third, sorry, this is the sixth cara untuk buat bisnes, iaitu family business. Sorry, saya tambah nanti family business. Family business ni dia ada benda baru dekat Malaysia ni. Among Malays, among masyarakat Malaysia lah. Kalau di kalangan Chinese, saya rasa benda ni lama dah was implemented. Kalau dekat orang putih pun sama, baru. Konsep family business ni baru. Sebab normally dia jarang percaya anak dia. Kalau Chinese, saya percaya benda ni dah lama lah implemented. So family business ni dia boleh start a business as a partnership with anyone in the family, including being a co-preneur with spouse. Macam contoh dia ada lelaki bini, suami isteri, so you buat satu business, so you co-preneur dengan you punya spouse. And then it is good. Ramai kita tengok contoh-contoh yang berjaya lah dekat Malaysia ni bila dia buat co-preneur dengan spouse dia. Tapi syarat dia memang tak boleh, kena ada syarat-syarat dia lah. Dia kata tak ada gaduh. Dia ada pula dia punya risiko. Advantage dia can be a great support lah, but can also cause family conflict. Ini bahaya. Sebab kalau family conflict, gaduh habis semua. Tapi you akan dapat great support lah, macam buat bisnes adik-beradik. Mestilah kita percaya adik kita percaya adik kita kan. So great support. And then can provide more capital for your startup lah. Sebab yelah adik-beradik ke, anak beranak ke, kita lebih percaya kan. Jadi kita akan provide more capital untuk start up the business. Okay. So family business and entrepreneurial option, it is good, but ada few things yang kita kena avoid lah. Supaya rules yang kita perlu ikut supaya kita boleh mengelakkan problem yang akan didapati. Okay. Antara family problem yang akan problem-problem yang akan dihadapi adalah family problem. Kalau contoh divorce ke apa ke, dia akan jadi masalah. Okay, and then favoritism and equity. Contoh macam anak, parents ada satu company dia bagi kat anak dia. Mungkin ada anak sulung ni dia suka sangat bagi 50% saham. Hak nombor 2 ni mungkin tak favor sangat kan. So kat situ pun akan ada masalah. And then reward as perceived as belonging to family members despite of ability pun sama. Mungkin anak yang kedua dia rajin buat kerja, tapi sebab bapak dia suka lagi anak pertama, mungkin dia akan reward anak pertama lebih. Contohlah. Okay. Itu adalah masalah-masalah yang berlaku dalam family business. And then dengki, khianat ada juga dalam family problem. Very typical family problem. Rivalry, in-laws. Kan, bila ada cucu-cucu daripada ipar-duai, sama juga bermasalah. So, but it can boleh diatasi lah sekiranya kita mengikut rules. Antaranya everyone's responsibility and duty should be clearly understood by all, as well as how this agreement will be settled. Contoh, katalah si kakak ni dia akan manage dari segi administration, so dia akan buat admin. Katakanlah yang kedua tu dia buat marketing. So dia yang akan marketing. Dia tak campur pun bahagian admin. Yang ketiga ni buat operation. So operation. Faham tak? Macam you all lah. Macam you all 10 orang ni kita buat as a family business. Okay, akan ada among 10 orang group kamu tu akan ada seorang yang CEO. Lantik seorang CEO. Lepas tu akan ada orang yang lead marketing. Contoh 2 orang akan lead marketing. 2 orang akan buat operation. 2 orang akan buat macam-macam lah. Okay, so you kena ada everyone's responsibilities. Yang tu ada dalam you punya business plan. Separate business and personal life and relationship. Itu sama. Masuk je dalam company, punch card, memang kena buat kerja as a business. Jadi personal life tu tinggal kat rumah. Tak boleh campur aduk. Have enough family and friends on your advisory board or a board of director. Kena ada board of director yang bukan di kalangan family. Ya, sebab di situ dia akan tak ada favorism lah kan. Jadi mengelakkan favorism dalam keluarga, maka kita boleh lantik board of director di luar family kita. Partner should have the same work ethic as you. Anak beranak kita tu kena ada etik yang sama. Tak boleh yang dengki dan khianat yang ada ya. Okay.
Okay, so yang seterusnya, okay, starting new venture non-profit. Okay, yang seterusnya adalah non-profit venture. New venture non-profit ni, dia ada, ini ramai orang minat sekarang. Ramai orang buat. Okay, especially kalau student. Student biasanya bila buat NGO. Korang kan suka kan buat kerja-kerja amal. Tapi kita ada satu bukan skim lah sekarang pattern. Kita tak naklah student kita tu buat kerja amal semata-mata. Kita ajar mereka untuk buat social business ataupun social enterprise. Which is you buat kerja amal, NGO, non-profit semua. Tapi dalam waktu yang sama you ada profitable. 51% adalah profit, 49% lebih kepada kerja amal. Dia macam tu. Kita panggil social business. Okay, normally yang melibatkan volunteers kat sini, dia banyak kelebihan. You akan dapat tax exemption. Okay, kita dapat pengecualian cukai dan sebagainya. NGO ni ramai lah, you boleh tengok dah ramai sangat NGO. Kadang-kadang kita pun kena berhati-hati juga. Tak tahu dia ni NGO betul ke tak kan. Jadi normally diorang ada mission yang tersendiri yang nak capai, and then mereka ni akan cuba buat that business tu bagi mencapai mission tersebut. Contoh kalau you tengok social business, ramai sangat contoh you boleh buat ni. Kalau ni dekat FB you boleh follow Anja Julia. Tu contoh social business. Okay, similarity between for profit dan non-profit. For profit ni social business. Non-profit tu memang totally NGO lah. Korang pergi buat kerja amal sahaja. Okay, kalau for profit ni dia ada profit objective dan juga business operation. Maksudnya dia setting as a business. Dalam waktu sama dia akan ada profit yang saya cakap 51%. Dan juga dia melibatkan entrepreneurial orientation. Dia ada benda yang macam yang ni kalau kita bagi free, rather dia bagi free, kita buat sebagai entrepreneurial orientation. It could be a lot of a way yang diorang boleh untuk capai the mission. Contohnya taklah semestinya melalui derma sahaja. Kita boleh buat crowdfunding dan sebagainya. Okay, qualities of successful social entrepreneurs. Yang pertama ialah willingness to self-correct. Maksudnya kalau orang macam, bila you nak buat social entrepreneur ni, you kena fikirkan kalau orang menegur ke apa, you kena terima lah. Kan? And then you kena, tak adalah macam malaikat, tapi kena baik lah. Kena jadi baik lah kan. Willingness to share the credit. Tak boleh lah macam contoh profit tu you dapat, tiba-tiba you nak seorang. Tak boleh. You kena share the credit dengan others yang terlibat. Sebab normally social entrepreneur ni dia tidak seorang. Dia melibatkan beberapa orang. Beberapa community, beberapa agensi dan sebagainya. Jadi share the credit yang you dapat tu dengan semua orang. Barulah you punya tu boleh sustain. Kalau you share you seorang, sekejap lagi orang tak support dah you. Tak support dah. Willingness to break free of established structure, sama juga. Okay, willingness to cross disciplinary boundaries. Diorang macam FMB kadang-kadang ada keperluan di agensi lain. Dia macam, tak boleh, kita tak boleh. Contoh, tu bukan. Kalau you subject you lebih kepada tourism, sometimes ada SME yang datang, SME kot datang, ataupun ada agensi lain yang datang kan dari bidang industri lain lah. Dia nak tap in, you kena willing to cross lah disciplinary boundaries. Reason for starting non-profit ni ramai. Ada orang, macam saya buat Coffee Story, saya dah bagi tahu kan, saya buat Coffee Story adalah more on social enterprise, which is saya rasa saya kena buat social contribution. Okay, social contribution. Apa yang saya boleh ajar you all boleh dapat daripada apa yang you all belajar daripada Coffee Story. So that's something yang you can yes. Jadi yang Coffee Story tu Madam punya lah kata? Ya, saya punya. Saya berpakat dengan 3 orang yang lain. Ada Dr. Yus dengan ni. So kalau korang nak, sebab saya jadikan tempat tu sebagai incubator. Maksudnya kalau korang datang nak belajar, ni okey. Sebab saya tak bayar mahal pun dia punya gaji. Tapi everything diorang yang manage. They learn a lot daripada tempat tu. Saya ada banyak batch dah yang saya dah ni.
Ramai dah yang buka kedai sendiri. Alhamdulillah. Okay, so pure social contribution. Non-profit ni normally dia tak adalah banyak profit. Macam saya katalah, saya buka kedai coffee shop tu bukan purposely untuk nak kaya lah. Contohnya kalau kita buka nak kaya. Kalau nak kaya saya buat kat Kota Baru. Sebab rumah saya dekat Kacik So kita ada good area untuk buat coffee shop kan. Ramai orang yang akan datang minum. Tapi kita buat dekat UMK so that student boleh dapat something gain. Selain daripada jual kopi, jual produk dekat coffee store itu, saya dapat something yang lebih, iaitu student boleh belajar how to manage a cafe, how to learn an entrepreneurial attribute di tempat tersebut. Okay. So sebab tu kita tak banyak can make a profit a lot lah. Okay. And then normally kalau kita nak start non-profit organisation ni, kita tengok the problem. And then we try to find a solution. Sebab tu saya menggalakkan you all cari problem apa yang you all nak selesaikan. Contoh macam you tengok ada kawan-kawan you dia macam asyik malas nak basuh baju, dia pakai baju yang sama je. You pun offer dah, Mel aku tolong basuh tapi kau bayar lah. Mak aku pergi basuh baju contoh lah. Lecturer kan, kita orang macam balik kerja penat tau. Kadang-kadang tak sempat nak pergi nak cara lah baju anak semua kan. Jadi kalau you ada satu services yang lecturer ni bawa beg baju tu pagi, you ambil dekat bonet kereta dia, you ambil, you pergi basuh, you pergi keringkan, you lipat, bagi balik dekat lecturer. I think lecturer akan willing untuk pay dekat you the services. Faham tak? You try to see the problem and then find out a solution. Apa saja masalah yang you rasa macam masalah macam-macam ni contoh. Okay. Macam coffee store ni lah. Masa saya sampai dekat ni kita tengok banyak kedai-kedai makan dekat Taman Bendahara, but was owned by bukan orang UMK lah kan. Not was owned by orang UMK. Jadi diorang tak faham. Maknanya you hanya pengguna je lah, you pergi makan. Tapi I buat coffee store itu macam saya cakap tadi, saya buat sebagai incubator untuk you belajar satu dapat, and then you boleh menikmati a very good coffee. We try to serve a very good spaghetti dan juga ni, and then you boleh tengok how what is the way yang kita boleh serve untuk fine dining. And then you can come, you have the place untuk you macam mingle around. Ada isu dulu, student kita pergi lepak dekat McDonald. Jadi McDonald macam marah lah student UMK kan. Orang luar tak boleh nak duduk sebab dipenuhi oleh student UMK. But you are welcome to Coffee Story. Buat you punya ni. Kita ada juga pelak-pelak yang you boleh nak buat kerja sambil menikmati a sip of coffee. So I provide you an environment yang I rasa pada masa tersebut tak ada dekat, the vibe tak ada dekat UMK pada masa tersebut. Dan after I buka Coffee Story tu, banyaklah pulaknya buka book bite lah whatever. Okay, UMKBB pun buka juga dia punya coffee shop. Tak apa, tak ada masalah. But then I try to find a solution kat mana kita nak letakkan satu tempat lepak student yang standard sedikit. Kan, you ada macam kat belakang apa tu? Belakang asrama ada kan, kios-kios. But I try to up the standard among UMK student. Lepak ke kafe dengan harga yang murah, tak mahal sangat, harga sama je dengan luar, but you will have the quality food with the very good environment. Sama juga dengan enterprise yang you nak buat, you find out what are the problem and you try to find the solution. Okay, so value guardian value yang korang nak ni lah. Bila non-profit ni biasanya kita akan ada value yang kita nak carry. Okay, selain daripada kita nak profit, kita ada value. Macam saya cakap tadi lah, saya ambil contoh yang Coffee Story tu, maksudnya value dia adalah untuk develop as much as entrepreneur yang boleh bermula daripada bawah, know how to manage the cafe. Okay, dan filantropi lah, maksudnya macam saya, contoh saya dah ada pekerjaan dan sebagainya kan. So
I have the philanthropy which is I rasa okay, this is the time yang I kena contribute back to the community. So apa yang saya boleh, macam contoh gaji-gaji yang saya bayar dekat student tu, kalau kira dengan gaji saya, berapa ringgit je gaji saya pun kan, kalau saya nak keluarkan beribu-ribu untuk setiap bulan nak bagi sedekah dekat orang, takkan dapat sebab duit kita pun limited. But bila saya ada satu entity business, orang yang bekerja kat situ, saya boleh bayar gaji, manage untuk bayar gaji, which is I change it to the philanthropy, bahawasanya saya bersedekah. Dengan this is the way how I bagilah. Macam student yang akhir-akhir tahu akhir-akhir sem kan ramai student yang tak cukup duit sebab PTPTN dah habis kan. So looking for a place where they can eat, they can they can earn money. So you are welcome to tempat tu. Gitu. Okay? So step in starting a non-profit. You pun samalah kalau you ada satu philanthropy yang you want to contribute to the community. Saya ada banyak projek yang dengan community. Contoh kita ada dengan community lunak, community isteri nelayan di Tok Bali. Kita buat projek lunak. Kita buat ada pes ikan lunak, ada Vietnam roll lunak, the base kepada ikan lunak lah, ikan yang tak ada tulang. Bukan tak ada tulang tu kita lunakkan, kita lembutkan tulang so that kita boleh makan begitu saja. So there's a few product yang dah dikeluarkan. So mereka ini daripada ibu-ibu isteri-isteri nelayan yang tak ada pendapatan. So kita come up with geran dan sebagainya, dan diorang ini manage untuk buat kerja di kilai ikan lunak. So that's the thing yang kita nak develop lah, macam tu. Okay, so a few step in starting a non-profit. You tengok you punya minat sebenarnya, you minat nak tolong siapa. So apa yang you nak tolong dia, what do you want to accomplish with that community. Okay, and then bila you dah faham you nak buat apa, you create a management team. Make sure your management team akan ada mission yang sama. Okay, and incorporatekan dengan agensi-agensi yang berkaitan, dan you buatlah satu startup business. Okay, there are a lot of geran sebenarnya dalam social business. Kalau you nak, kita boleh bincang dengan lebih lanjut. You boleh Google sahaja Magic, you boleh guna MAGIC, you akan keluar social business. You cuba dekat Kementerian KUSKUP, Kementerian Usahawan dan Koperasi, sama. Banyak geran-geran pasal social business. As long as you ada. Contoh macam you rasa ada lambakan kan, macam rumah saya contohnya, kita ada lambakan baju-baju yang tak terpakai, nak buang, nak bagi orang, macam takut orang tak nak. Jadi apa yang saya boleh buat dengan baju terpakai? Mungkin kita boleh buat produk-produk macam cadar, patchwork. Boleh buat, kalau kat Thailand banyak kan, alas kaki dan sebagainya. So mungkin you can start the business yang you buat dah. Maksudnya cari mesin jahit, tukang jahit kan. Lepas tu kalau tak cukup dalam rumah you boleh buka lagi. Okay, siapa-siapa yang nak menderma baju ke, ataupun you boleh belilah baju-baju bundle tu kan. Lepas tu you create a product. Tu pun boleh jadi you punya startup business. Okay, alright. So you nak start existing business semua ni kan. Ada beberapa legal structure yang you kena follow. Yang pertama adalah dari segi structure dia ada 3. Yang ni you dah belajar dalam asas keusahawanan. Okey, kita ada 3 jenis perniagaan yang kita perlu daftar. Sama ada kita nak daftar sebagai sole proprietorship iaitu persendirian. Yang kedua secara partnership, maksudnya you mendaftar secara berkumpulan ataupun secara perkongsian, ataupun secara corporation. Corporation ni syarikat lah. Okay, so you boleh pilih sama ada you nak proprietor, partnership, LLC, corporation, non-profit or kooperatif. Okay, because whatever yang you decide nak bentuk syarikat tu, dia akan memberi implikasi yang berbeza, kesan berbeza dari segi liability issue, tax obligation, investment needs and other factor. Jadi you kena decide lah you nak buat yang mana. Okay, business procedure and legal aspect ni dia ikut kepada license, permit yang perlu, letter of authority, and also ada relevant procedure. Kalau kita cerita pasal license,
Ada a few license yang you kena mohon ikut yang tadi. Ikut you punya sole proprietor ke, partnership ke, you nak bersenam berhad ke, you nak buat koperasi ke. Dia ada beberapa license yang you kena penuhi. Antaranya business license. Business license, sole proprietor, semua-semua tu wajib ada business license. Kalau company you adalah lebih kepada wholesaling, you kena ada wholesaling license. Kalau you punya syarikat tu lebih kepada kilang, you kena ada manufacturing license. Kalau kilang you tu adalah kilang makanan, kena ada food manufacturing license. Lepas tu kena ada sales tax license, excise, duty excise lah. Pernah dengar tak? Duty excise license. Kalau you punya, and then bila you dah ada lesen, kita kena tengok pula adakah lesen perniagaan you tu memerlukan permit. Kalau melibatkan foreign worker, pekerja asing, kena ada permit, entry permit. Kalau melibatkan kenderaan, you kena ada transportation permit. Ada lori dan sebagainya, kena ada transportation permit. Kalau contoh nak buka tadika semua, you kena ada firearm permit. Okay, letter of authority kena ada. Letter of authority tu ikut. Contoh kalau kedai saya tu kena ada MPKB, kena ada kesihatan dan sebagainya. So other relevant procedure, kena tengok cara machinery. Kalau ada machinery yang begini-begini caranya, you akan ada procedure dia. Kalau melibatkan bahan kimia dan sebagainya, ada pollution control. And then kalau you ada business melibatkan branding dan sebagainya, you akan melibatkan rights. Business right, trademark, patent, copyright. Lepas tu you kena memenuhi standard and quality aspect. Kalau makanan kena ada HACCP kan, kena ada halal, HACCP, kena ada mesti dan sebagainya. Okay, and then ada Hire Purchase Act, ada OSHA. OSHA ni keselamatan pekerja, kena ada EPF, kena ada SOCSO. Kena ada infrastructure needs, import and export regulation bagi yang terlibat. Ikut kepada bidang perniagaan yang you nak buat. Okay, business organisation in Malaysia wajib mendaftar di bawah Business Registration Act and Procedure of Business Registration 1957, which is di-amend pada 1978. Yang ni kat mana you nak dapat maklumat ni? Cari dekat SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay? So, any business organisation yang terlibat, you nak daftar sole proprietor ke partnership, you kena mendaftar dalam bawah SSM. Bagi syarikat yang melibatkan Companies Act 1965, seperti Sendian Berhad, ada juga LLC, Limited Company by Share, Limited Company by Guarantee, Unlimited Company. Yang mana kalau Limited Company ni, dia private limited company, ada public limited company, ada foreign owned company. Yang ni pun sama mendaftar di bawah SSM. Sekejap lagi kita tengok apa perbezaan dia sedikit. And then kalau you berminat nak buat koperasi, koperasi kena ada ahli lebih kurang dalam 50 orang dalam AGM dia, kena datang AGM. And then ada board of director koperasi 10 orang. Jadi yang ni kamu mendaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi. Parliamentary Act of State Government Enactment, yang ni pun ada juga. Yang ni biasanya NGO lah. Ataupun kalau kamu ada syarikat, contoh kamu engineer, nak buat syarikat engineering. Kamu ada contoh lawyer, nak buat lawyer, firm lawyer. Okay, tu kena ada dia punya act yang tertentu. Okay, so proprietor ni atau kita katalah bahasa Melayu dia adalah persendirian. Persendirian atau sole proprietor ni is a form of business structure identified as business which is solely owned by one person. Seorang je own. Contoh kalau Ahmad Enterprise. Ahmad Enterprise kalau nama betul dia Ahmad. So dia punya bayaran nak kena bayar kat SSM pendaftaran RM60. Menggunakan nama dia. Tapi Ahmad Enterprise kadang-kadang dia nak guna nama bini dia lah. Contoh bini dia nama Lina. So dia tak nak guna Ahmad. Dia guna Ahmalina. Dah jadi nama lain kan. So
Amalina Enterprise tak ada nama tu dalam IC dia, maka bayaran bagi dia punya tu RM70. Okay, nama bukan ni. Tapi dia punya tu di own by one person, so dia punya risiko adalah bila dia mati, dia tak boleh nak transfer kepada anak dia, kepada bini dia dan sebagainya. Because it was owned by one person only, where management rests on that individual whose liability is unlimited. Whatever yang dia decide, tak ada masalah. Asalkan dia yang decide. Dia tak perlu nak mengambil kira pendapat orang lain. Karakteristik dia, dia establish, own, funded and managed by only one person. Dan dia mesti mendaftar Business Registration Act 1956 tadi. Type of business is easily established and formed. You boleh buka minimarket, restoran, burger, kiosk and etc. Whatever yang you nak buka, you buka. Okay. Advantage dia, easy to start. Registration is relatively inexpensive, RM70, RM60 sahaja. Fewer government regulation. You hanya daftar SSM. Kalau you nak buka kedai, buatlah MPKB dan sebagainya. Can make quick decision and entitled to all the profit. You yang buat keputusan, you akan dapat semua keuntungan. Kerugian pun ditanggung oleh you. Okay. Disadvantage, difficult to raise enough money. Bila seorang tu, yalah kan, duit tak banyak lah, limited lah kan. Not share responsibility. If macam saya cakap tadi, you mati ke, you kena sue ke, you kena apa ke, you seorang. Tak ada orang nak bertanggungjawab melindungi you. No way to limit personal legal liability. No one to offer encouragement. All profit earned are taxed personally. Bila you buka satu company yang sole proprietor ni, profit earned tu akan tax secara you lah, income you seorang. LHDN hantar tu atas dasar income you. Partnership. This form of business structure is defined as a business where several individuals agree to trade jointly and to carry on a business with a view to making profit. Kalau you nak macam you buat 10 orang ni secara partnership lah. Maximum number of partners is 20. Tak boleh lebih daripada 20 orang. Tapi kalau professional firm macam lawyer tadi kan, lawyer, engineer semua tu, dia boleh sampai maksimum 50 orang. Partnership are governed by the Partnership Act 1961. Which is dia punya tu dia kena follow. Profit and loser are shared equally. Ada profit ke ada lose ke akan di share equally mengikut perjanjian dalam partnership awak lah. Kalau kata seorang dapat 20%, semua dapat 20%. Kalau ada hak ni 30%, hak ni 20%, tak ada masalah. As long as semua ahli bersetuju. No interest is payable on partners capital. Tak ada bayaran lah untuk interest ke apa ke kepada partner capital. Every partner is entitled to participate in the management of the business. Semua orang kena kerja lah untuk manage the business. No partner is entitled to a salary for participating in the business. Expulsion of any partner must be in the form of express agreement between the partners concerned. Introduction of new partner must be by unanimous consent from all existing partner. Kalau katalah you start dengan 2 orang, tiba-tiba nak jadi 3 orang, you kena dapatkan consent daripada semua orang. Kebenaran daripada semua orang. Advantage dia sama, easy to set up. Owner is not required to disclose business affair to general public. Contribution to capital can be increased by enlisting additional partner. The risk can reduce partner with each partner will share the risk. Better management sebab ramai orang kan, through combination of skill, knowledge and experience by each individual partner. Disadvantage dia, each partner is liable for the debt of the business. Kalau kedai tu berhutang, semua orang kena tanggung. Regardless of which partner is at fault. Tak kisahlah siapa buat salah, tapi kena tanggung semua. Risk of personal clash between partners. Biasa yang gaduh lah kan. Masalah 2-3 tahun, gaduh. The death or bankruptcy of any partner automatically dissolve a partnership unless there is an agreement otherwise. Kalau salah seorang tu mati ataupun bankrupt, maka debt partnership tu akan hilang lah. Okay, akan hilang. So, limited liability partnership. Yang ni di antara partnership dengan Sendian Berhad. Limited liability partnership ni, siapa yang terlibat, who is it for? LLP business structure is designed for all lawful business purpose with a view to make profit. LLP may also to be formed by professionals such as lawyer, chartered. Ni boleh. Okay, for the purpose of carrying on their professional practice. Macam saya cakap tadi lah, 20 hingga 50 orang. Maksudnya dia persendirian, dia partnership, tapi partnership yang limited liability. Okay,
The LLP concept will also support startup, small and medium enterprises to grow their business without having to worry too much on their personal liabilities, personal asset and strict compliance requirement. LLP is featured with a protection of limited liability to each partner similar to the limited liability enjoyed by shareholder or company couple with flexibility of internal business regulation through partnership arrangement similar to conventional partnership. Dia sama juga dengan partnership, but then dia ada a few lagi benda-benda advantages yang dia akan dapat. Any debt, contoh any debt and obligation of the LLP will be borne by the asset of the LLP and not debt of its partner. Kalau you partnership, kalau you kena hutang ke apa, you kena tanggung atas individually. Tahu? Tapi kalau LLP ni, you tak perlu tanggung. Syarikat tu yang akan tanggung. Jadi tak akan berkait dengan you lah. So LLP also offer flexibility in terms of its formation, maintenance and termination while simultaneously has the necessary dynamic and AP to be able to compete domestically and internationally. So this is the following ni you boleh tengok lah, ada brochure. Okay, how to register? Sama, you pergi dekat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, dia boleh buat dekat kaunter ataupun buat kat online. You pergi dekat e-lodgement services. So ada borang-borang dia lah. Okay, sekejap lagi saya tunjuk macam mana dia. Okay, this is the ni lah. Dia punya ni. Bila you pergi online tu, you akan nampak barang-barang dia banyak macam ni. You boleh pilih ikut you punya ni. Register. Kat sini saya dah tulis. You carilah form-form dia. Ikut. And then isi. Okay, kalau you buat secara manual di counter, ni barang yang kena isi. Okay, barang-barang dia. Ikutlah. Okay. Jenis yang ketiga adalah corporation. Corporation ni sendian berhad. Kalau kamu nampak ada sendian berhad kat belakang tu, dia corporation. Syarikat lah. Kalau enterprise, dia bukan syarikat. Enterprise tu masih lagi enterprise lah, bukan syarikat. Kalau sendian berhad tu, barulah syarikat. So, there are two type of company. Ada dua syarikat that can be incorporated under the Companies Act 65 ni. 1965 ni. Iaitu company limited by share dan juga unlimited company. Alhamdulillah. Company limited by share is a company having a share capital may be incorporated as a private company. Identified through the word sendirian berhad or sendirian berhad. SDN, BHD, nampak kat belakang tu. Maka dia adalah share capital. Okay. And also, mungkin kamu boleh nampak juga ada berhad or berhad appearing together with the company's name. Okay, the requirement form to a company ni you kena ada lah at least 2 subscriber. Kena ada 2 orang. Dia tak boleh seorang sebab dia share kan. Share syarikat ni dia ada at least 2 orang. Yang akan jadi dia punya board of director lah. A minimum of 2 directors. Company secretary, dia kena ada company secretary. Company secretary ni ada syarikat yang akan tengok dia punya keuangan dan sebagainya. Okay. Bukan company secretary yang kamu pergi kat syarikat mana-mana. Lepas tu, saya nak jumpa dengan bos awak. Nak jumpa dengan CEO corner. Lepas tu, saya secretary. Bukan. Yang tu PA. Yang saya cakap, company secretary ni dia memang company yang accredited. Dia akan accreditkan. Dia macam dia yang akan any sendian berhad kena mendaftar dengan dia, kena hire dia, bayar servis dia. Dia yang accreditkan keuangan dan sebagainya. Okay. So, kamu boleh jadilah bagi company secretary nanti. An individual who is member of operational body prescribed by the Minister of Domestic Trade, Cooperative dan Consumerism. Okay, license ni. Both the director and company secretary shall have their principal or only place or resident within Malaysia. Kena ada orang Malaysia. Ya, tak boleh bagi dekat international person. Unlimited company adalah incorporation of an unlimited company, the same as company limited by share. The only difference is that for an unlimited company, the liability of its member must be stated in the memorandum of association as unlimited. Unlimited ni dia macam gini tau. You boleh share dengan orang lain. Kalau limited company limited ni, katakanlah Ahmad dengan Lina, 2 orang tu je. Okay, kalau ada 10 orang tu je. Tapi unlimited company, contoh TMB. TMB, korang boleh beli kan? Korang boleh beli barang dia punya saham. Kalau you kata, saya nak beli saham Maybank lah sekarang. Saya tahu lah Maybank unlimited ke apa. Kalau TMB contoh nak beli saham. You pun pergi buka TMB, you beli saham dia. RM10. Boleh beli. Boleh beli. Unlimited company. Maksudnya orang lain boleh beli saham tu.
Dia tak semestinya partner yang berdaftar sahaja. Okay. How to register? Macam biasalah. Sama juga dia punya tu pergi SSM. Ikutlah dia punya step. Okay. Ni ada dia punya borang-borang yang kena isi. Okay, ni registration fee biasanya 2,000 lah kalau yang tu biasa hari tu saya daftar. Sedang Berhad